Testing, testing, testing. Testing, testing, testing. 1 2 1 2 testing. Okay, selamat pagi untuk hari ini cikgu buat untuk satu nilam. Harap semua okey lah kot. Okay, sound okey, video okey. Alright, kita sambung yang kelas paling last kita. Apa tu, untuk tajuk teorem Pythagoras. Alright, sebab masa tu kita baru masuk kan. Alright, so untuk tajuk ni dia penting bukannya apa, sebab okay, kamu dah jumpa bentuk segitiga waktu kamu sekolah rendah lagi sebenarnya. Cikgu sekolah rendah kamu dah perkenalkan bentuk-bentuk okay, yang utama, termasuk juga bulatan, okay, apa-apa saja yang bulatan lah kan, seperti silinder, okay, dan sebagainya. So untuk yang bersegi, segitiga adalah okay, yang penting sebab okay, dia ada karakter, okay, dia punya sifat-sifat dia yang sebenarnya banyak kegunaan, okay, banyak kegunaan. Dan kemudian apa tu, nanti bila kamu dah besar nanti kamu akan nampak, okay, apa ni, sudut, okay, sudut memainkan peranan utama. So untuk sudut tu, segitiga adalah okay, yang paling penting sekali. Selain daripada segi 4, okay, segi lain lah, segi 5, okay, sampai beberapa penjuru sekalipun. Alright, dia infinity sebenarnya. Dia tak adalah infinity, dia sampai satu point dia boleh hasilkan bulatan. Okay, ini expand lah, ini matematik untuk level yang okay, menengah atas nantilah kamu akan tengok. Alright, sekejap saya guna slow volume. Okay, so siapa yang tonton video ni, kamu nak komen boleh komen, tak ada masalah. Nak komen apa pun cikgu tak kisah sebenarnya. Semalam kita buat kelas 2 belian, okay, ada lebih kurang 20 2 belian 2 mutiara, 20 lebih 20 lebih yang lihat. Kemudian malam okay, baru cikgu upload video daripada YouTube. Cuma video yang kat YouTube mungkin kurang jelas lah, okay, kurang jelas, angle dia ada lain sikit. Kemudian apa tu, yang mana-mana kamu sesuai, okay, kamu boleh lihat lah, okay. Cikgu dah sediakan untuk kamu video Facebook ni, video YouTube, kemudian sedikit arahan pada WhatsApp, okay. Kamu go on lah dengan mana yang kamu okay. Alright, yang penting sekarang ni kita sentiasa belajar, okay. Kita sentiasa belajar, jangan stop, okay, jangan stop. Kalau ada kelas lain, apa, ada cikgu lain bagi latihan, buat. Okay, kalau ada benda yang suruh dibaca, kamu baca. Every week, okay, jangan stop belajar. Okay, sentiasa ada sikit. Okay, kita tak tahu tempoh masa ni sampai bila kan. Harap-harap, okay, kita dapat selesai cepat, okay, sebelum habis hujung tahun ni, okay. So nanti kelas, okay, normal balik lah. Alright, untuk segitiga. So yang itu hari kita try pada contoh 3, contoh 4 kan, muka surat 297. Okay, yang kamu buat benda yang paling basic, okay, pada contoh 3, okay, yang cikgu perkenalkan pada kamu, okay, bentuk segitiga basic dia. Alright, okay, bentuk segitiga. Yang penting sekarang ni untuk segitiga yang ada sudut 90 darjah. Okay, sudut 90 darjah. Okay, kamu pun tahu, okay, dalam satu bulatan, okay, kalau kamu bagi 4, okay, suku, okay, satu suku, okay, sudut dia 90 darjah. Okay, suku kedua, okay,
90 darjah juga. So 90 darjah tambah 90 darjah 180 darjah. Suku tambah suku jadi separuh, setengah kan. So sama juga dengan sebelah kiri. Okey, hemisfere sebelah kanan, hemisfere sebelah kiri. Okey, 90 darjah juga. So ini basic pada bulatan. So apa saja yang sudut 90 darjah pada segitiga, yang ini yang kita nak tahu sekarang ni. Okey, untuk teorem Pythagoras. Alright. So sekarang ni, kita letak label A, B, C. A, garis yang apa dipanggil ni? Vertical ni. Vertical, garis yang menegak. Garis yang menegak. Kemudian untuk B, garis yang melintang, yang horizontal. Kemudian C yang ni dipanggil, kalau dalam graf, garis Z, cikgu tak tahu, dia menyondong lah kot, dia condong kan. So yang C ni dia ada nama khas dia. Nama khas dia hypotenuse. Hypotenuse. Yang ni kena ingat. Sebab apa? Sebab whatever segitiga yang kamu akan jumpa selepas ni, kamu kena kenal pasti garis hypotenuse. Nanti kamu form 3, kamu akan belajar segitiga ni dari segi konsep yang lain pula. Kamu akan belajar trigonometri. Kemudian nanti slowly trigonometri yang kamu belajar tu akan pindah masuk dalam graf pula. Kamu akan belajar dalam graf. So yang ini yang basic je. So that's why benda ni penting. Penting sangat-sangat. So sekarang ni garis hipotenus, kalau kamu lihat daripada gambar rajah, dia bertentangan dengan sudut 90 darjah. Itu saja sekarang ni. Apa saja sudut 90 darjah, kamu akan cari garis yang bersetentangan dan ini kamu akan kenal dia sebagai garis hipotenus. Alright? So sekarang ni teorem Pythagoras menyatakan, A kita boleh cari nilai dia. B kita boleh cari nilai dia. C kita boleh cari nilai dia menggunakan formula. Dan formula ni kamu kena ingat dan juga faham betul-betul. Sebab biasalah soalan dia tak akan bagi yang senang kan. Walaupun kita belajar benda yang senang, soalan akan cuba susahkan. Dia akan trick kamu. So yang ini yang maksud cikgu cakap tadi, kamu kena kenal betul-betul. So sekarang ni untuk tahu C, untuk tahu B, untuk tahu A, dia guna formula. Dan formula tu ada kuasa 2. Ingat betul-betul formula dia. Dalam buku kamu ada tulis, dia ada nyatakan. Alright, contoh sekarang ni, pada A, pada B, contoh 3, dia dah bagi cara kira tapi dia tak nyatakan formula. So sekarang ni macam mana kita nak keluarkan formula dia? Formula dia pada muka surat 296. Pada muka surat 296 kamu lihat yang gambar rajah ke atas. Luas R sama dengan luas P tambah luas Q yang kita lukis itu hari. Dan last kali dia akan keluar AC kuasa 2 sama dengan AB kuasa 2 tambah dengan BC kuasa 2. Which mean, ni. A kuasa 2. Alah, marker tak ada ink pula. Sekejap, cikgu ambil marker lain. Mana marker? Macam ni kot. Sekejap dia. So A kuasa 2 tambah dengan garis melintang. Ni garis menegak, garis melintang tambah dengan garis melintang kuasa 2 juga. Kamu akan dapat garis hipotenus tadi. Yang nama hipotenus tadi kuasa 2 juga. So yang inilah formula yang kamu kena ingat dan juga betul-betul faham. Betul-betul faham maksudnya, ingat tak kita buat algebra, kiri pindah kanan, pindah kiri, pindah kanan kan? So yang itu maksud dia. Kemudian satu lagi, sebabkan dia ada kuasa 2, last kelas kita, kuasa 2 lawan dia punca kuasa 2 kan?
Sama juga kuasa 3 lawan dia punca kuasa 3. Kan? So yang itu pun kena main juga. So sekarang ni kalau nak tahu garis C macam mana? Garis C, okey, kita terbalikkan. Kita nak senang kita terbalikkan, tak ada masalah. Okey, kita terbalikkan, jangan risau. Okey, dia punya apa ni negatif positif tak berubah. Okey, cikgu tulis kat sini. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Sama juga. Atas bawah sama juga. Okey. So sekarang ni bila C kuasa 2, okey, C kuasa 2 ni kita nak buang kuasa 2 dia. Kita kena buang kuasa 2 sebab dia belum C lagi. Kita nak cari C, nilai C. So sekarang ni yang cikgu sebut tadi lah. Okey, pindah kiri pindah kanan. Kuasa 2 pindah kanan dia jadi punca kuasa kan? So A kuasa 2 tambah B kuasa 2 punca kuasa 2. Dan untuk yang ini cikgu nasihatkan kamu buat satu persatu. Maksudnya kamu cari nilai dalam ni dulu. A kuasa 2 berapa? Okey, B kuasa 2 berapa? Okey, kamu boleh guna kalkulator. Cikgu tak marah. Okey, untuk soalan ni kamu boleh guna kalkulator. Cuma kalau nombor dia tak besar, lebih baik jangan guna lagi lah. Ingat pesan cikgu. Okey, kita kena push. Okey. Kalau kamu semua nak guna kalkulator nombor kecil, habis lah. Okey, kamu makin lama makin tak ingatlah sifir kan. Kita dah buat sifir banyak kali kan, berbelas kali. So sifir tu biar tertanam lah, biar kita ingat betul-betul. So bila dah selesai yang dekat dalam, dah dapat nombor dia, barulah kamu cari punca kuasa. Dapat C. Itu cara dia. Buat satu-satu. Ingat pesan cikgu. Buat satu-satu. Kalau dalam contoh dia ada bagi, kamu tengok betul-betul contoh tu. Biar nombor tu kamu boleh faham, follow. Macam mana 2 ni boleh jadi 4? Macam mana 4 ni boleh jadi 2 balik? Kena faham yang itu. Kita tengok contoh. Cikgu tak nak pergi dekat contoh 3. Contoh 3 sebab kita dah buat sekejap itu hari. Cikgu nak pergi kat contoh 4. Kita try buat nombor contoh 4. Right. Padam dulu. Maka ni pekat dah pula. Right. Kita tengok kat contoh 4. Simple je. Lepas ni cikgu nak kamu try. And then kalau ada nombor perpuluhan, nombor pecahan, buat je dulu. Buat je dulu. Buku teks kamu ada jawapan kat belakang. Kalau kamu dapat jawapan lebih kurang hampir sama, don't worry. Bagi cikgu dah bagus. Kalau hampir sama, don't worry. Ada sikit-sikit je lah silap maksudnya. Tapi kalau ada lain betul daripada jawapan belakang, maksudnya yang itu kita kena tengok. Kat mana kamu dah start, ada salah sikit. Sebab salah sikit kamu tu, dia akan buat yang lain pun ikut sama salah. So yang ini kamu kena faham. Kita buat rutin yang sama, jangan risau. As long setiap minggu kamu buat. Ingat pesan cikgu. Kan? Every day kalau boleh 30 minit. Harap-harap kamu dapat lah. Every day 30 minit. Right, kita tengok B. Contoh B. Cuba tengok dia bagi satu gambar rajah. Gambar rajah. Right. Kemudian dilabelkan kat sini 8 cm, sini 6 cm, kemudian sini 15 cm. Yang penting sekali sekarang ni bila ada apa saja gambar rajah, kamu kena tandakan yang mana 90 darjah. Yang mana sudut 90 darjah. So dekat sini dia bagi sudut 90 darjah, kat sini dia bagi sudut 90 darjah. Kenapa kena tandakan? Sebab kita nak kenal pasti apa? Kita nak tahu apa? Kita nak tahu yang tadi. Garis apa tadi? Yang penting tadi cikgu tulis garis hipotenus. So kalau 90 darjah sini, inilah garis hipotenus, betul tak? Kan? Kalau 90 darjah sini, ini 90 darjah, inilah garis hipotenus. Ingatlah, bila garis hipotenus, kita boleh buatlah formula tadi dengan senang. So soalan sekarang ni dia suruh cari garis PQ. Panjang garis PQ. Ni P, alright, ni Q. So sekarang dia bagi clue-clue, kemudian dia bagi ukuran-ukuran. So sekarang ni PQ pada, ni cikgu labelkan segitiga A. Yang ni segitiga B. Alright.
So, kalau kamu lihat ukuran yang banyak pada segitiga B. Dia ada bagi 8 cm, dia bagi 6 cm. Kamu hanya perlu cari garis hipotenus untuk segitiga B. Bila kamu dapat garis hipotenus pada segitiga B, A kita boleh buat. Kan? Betul tak? Logik tak? Okay, so sekarang ni, okay, kita try buat satu-satu. Okay, yang ini segitiga B. Right, cikgu labelkan sini. Okay, okay, 8, no, tak 8, kita ikut buku lah. SR, okay, SR. Sini SR. Okay, kemudian RQ, sini P. Okay, habis cukup. So, sekarang ni, garis ni, okay, yang kuasa 2, tambah dengan garis ni, yang kuasa 2, kamu dapat garis hipotenus. Okay, untuk B. Okay, so, cikgu tulis kat sini. SR kuasa 2 tambah dengan RQ kuasa 2, kamu dapat hipotenus. Okay, garis SQ kuasa 2. Cikgu tulis dulu. Ingat, tulis dulu. Tak kira lah macam ni ke, macam yang tadi ABC ke, tak kisah. Tulis dulu ikut mana pun. Okay, so sekarang ni, okay, cikgu nak cari garis ni kan, nak cari SQ kan. Okay, so sekarang ni cikgu masukkan nilai. Cikgu tak nak masuk nilai lah, cikgu nak terbalikkan macam tadi. Okay, lebih senang kot. Alright, cikgu terbalikkan macam tadi. Okay, cikgu terbalikkan, cikgu tulis kat sini SQ kuasa 2 sama dengan SR kuasa 2 tambah RQ kuasa 2. Cikgu terbalikkan. Cikgu buat garis kat sini lah. Okay, kalau tak nak pening. Alright, okay, cikgu masukkan nilai. Okay, SR apa dia? 8 kuasa 2 tambah RQ berapa dia? 6. Okay, kuasa 2. Alright, okay, so sekarang cikgu selesaikan satu-satu. Okay, 8 kali 8, okay, 64. 6 kali 6, 36. So, 64 tambah 36. Okay, dapat berapa ni? 100. Sama dengan bawah ni tulis SQ kuasa 2. Dah selesai? Belum. Sebab apa? Sebab ada kuasa 2. So, kuasa 2 kalau pindah sebelah jadi punca kuasa. Okey, cikgu pindah sebelah jadi punca kuasa. SQ sama dengan 100 punca kuasa 2. So, SQ sama dengan berapa? Punca kuasa 2 100. Boleh tekan kalkulator, cikgu tak marah. Tapi benda ni biasanya orang tak tekan kalkulator lah. Okey, normally automatic orang tahu. Okey, 10 kali 10 sama dengan 100. 100 punca kuasa 2 sama dengan 10. Habis, tandakan 1. Okey, buat tulis kemas-kemas. Okey, tulis susun tulisan besar, tak nak kecil-kecil dah. Banyak kali dah cikgu tegur, tak nak kecil-kecil, tulisan besar. Exercise yang cikgu ajar tu buat hari-hari. Alright? Okey, so sekarang ni SQ kita dah dapat. Okey, cikgu tulis kat sini. Okey, 10. Senang. Okey, dah habis. B, kita dah dapat B dah. Okey, nak buat A. A dia bagi 15, 10. Yang ni PQ berapa? Hipotenus dia yang mana? Ni sudut 90 darjah tentang. So inilah garis hipotenus, betul tak? Okey, SP. So cikgu tulis balik dekat sini formula yang awal tadi. Alright. Cikgu tulis balik formula awal tadi untuk senang. Okey, SQ kuasa 2 tambah PQ kuasa 2 sama dengan SP kuasa 2. Okey, cikgu tulis balik. Sebab apa? Ni segi 90 darjah, tentang dia, yang ini hipotenus. Kamu nak senang, kamu tulislah H kat sini. Hipotenus. Yang ni tadi hipotenus untuk B kan? Tulis H kat sini. Hipotenus. Supaya tak lupa. Okey, supaya kamu senang ingat. So sekarang ni, okey, cikgu tulis balik. Okey. SP SQ QP. Alright? Ingat balik. Okey, dia punya label-label ni. Okey, so sekarang cikgu tulis SQ kuasa 2 tambah dengan QP kuasa 2 sama dengan SP kuasa 2. Okey, kita ulang balik. Ni yang pertama kita cari untuk B, kita
Kita ulang balik untuk A. So sekarang ni nak cari garis apa? SP, okay, dah ada nilai 15. SQ, dah ada nilai kita cari tadi 10. Sekarang ni nak cari PQ, okay, PQ ataupun QP. Nak cari garis ni kan, ni QP, betul tak? Kan? So sekarang ni, okay, maksudnya nak kena pindahkan SQ ni ke sebelah. Ingat algebra, okay, kiri kanan. So sekarang ni cikgu tulis balik QP, kita tinggalkan QP saja, sama dengan SP kuasa 2. Kalau ni pindah sebelah, ni positif, ada tanda tolak? Tak ada. Kalau pindah sebelah, dia jadi negatif. Letaklah tolak. Okay, SQ kuasa 2. Alright, cikgu gariskan. Okay, so kat sini kamu dah selesai satu langkah. Tinggal nak masukkan dia punya nilai. Berapa cm, berapa cm. Okay, kita tengok balik. Okay, QP kuasa 2. Yang ini kita nak kena cari. SP kuasa 2. Mana SP kuasa 2? Okay, this one. Okay, 15. Okay, cikgu tulis 15 kuasa 2. Okay, kemudian tolak SQ kuasa 2. Ini SQ. Okay, yang kita dapat 10 tadi. Tolak 10 kuasa 2. Okey, kemudian kita cari 15 kuasa 2 berapa? Okey, 15 kuasa 2 sama dengan 125. Okey, 125 tolak 10 kuasa 2, 100. 125 tolak 100 sama dengan 25. 25 sama dengan QP kuasa 2. Bermaksud kuasa 2 kena pindah sebelah. So cikgu garis kat sini. Okay, sorry lah serabut sikit, whiteboard kecil kan. Tapi tak kisahlah, kamu buat. Okay, try slow-slow, tengok banyak kali video. Okay, as long boleh faham sikit-sikit, okay, boleh try, tak ada masalah lah. Okay, so sekarang ni cikgu pindah dekat sebelah. Okay, QP kuasa 2 sama dengan 25. Cikgu buat satu-satu ni tau. Kamu ikut step dia. So, pindah sebelah. Okay, pindah sebelah. QP sama dengan 25 punca kuasa 2. Punca kuasa 2 25 sama dengan 5. Okay, sama dengan 5 cm. Okay, so QP sama dengan 5 cm. So, yang ini kamu punya jawapan. Okay, tulis unit lah, tulis unit 5 cm. So yang ini garis yang kamu cari, dia punya panjang dia ialah 5 cm. Okay, so macam itulah cara dia. Buat perlahan-lahan, kemudian bila buat banyak kali, lama-lama dia akan laju lah. That's why cikgu nak kamu try buat, okay, sendiri, okay, banyak kali. Sikit. Okay, so yang ini untuk soalan B. Kalau kamu lihat, okay, kat bawah dia latih diri 13.1C. Okay, yang last kita try buat A saja, tak salah cikgu. Okay, cikgu nak kamu buat sekejap 15 kuasa 2 bukan 125. 15 kuasa 2 silap pula kat sini. Okay, 15 kuasa 2. Okay, yang ini cikgu silap sikit. 15 kuasa 2 ni bukan 125 225. Okey, 225. Okey, cikgu padam balik kat sini. Cikgu padam balik. Okay, kemudian cikgu padam balik kat sini. Alright, 15 kuasa 2 15 darab 15 25 5 tak 1 5 6 7 5 5 kemudian 1 5 5 tambah 7 2 tambah 1 2. Okey, 225. So sini 225 tolak 100.
Barulah balen dia tinggal 1, 2, 5. Dan kemudian punca kuasa untuk 1, 2, 5. Okey, cikgu tulis sambung kat sini tadi. Okey. QP sama dengan 1, 2, 5 punca kuasa 2. Alright. So kemudian cari guna kalkulator lah. 1, 2, 5 nombor ganjil sikit. Alright. So QP sama dengan punca kuasa 1, 2, 5 11.18 cm. Barulah betul. Okey. Sini padam balik. Okey, 11.18. Alright. Okey. So yang soalan nombor 1 tadi A, kalau kamu dah try, kamu sambung, semua sekali lah, ambil semua sekali, Dan last sekali tu dia ada nombor perpuluhan. Perpuluhan dia agak dia tak adalah susah sangat. Dia bagi nombor kecil-kecil, bagi nombor kecil-kecil. Kamu try, kalkulator ada, boleh guna kalkulator. A, B, C, D. Sebab nanti kalau dia keluar yang pecahan, kalau ada dia letak ukuran tu dalam pecahan, yang itu yang susah sebenarnya. Dan bila kamu makin naik tingkatan, nombor tu dia makin pelik-pelik. Kadang tu nombornya memanglah besar, ataupun kadang-kadang nombor dia bagi bentuk pecahan tak wajar, dia bagi pecahan bercampur, so kamu akan jumpa nombor yang agak tricky lah. Sebab apa? Sebab dia nak tengok kamu tulis jawapan teratur. Kalkulator dia bagi guna. So apa yang dia nak tengok lagi? Dia nak tengok kamu tulis jawapan tu teratur. So dekat situ dia akan nilaikan untuk step yang mana kena dengan dia punya skema dia. Dia punya apa yang dia nak, dia bagilah markah satu-satu. Adalah 3 markah. 3 markah, tapi kalau 2 soalan dah 6 markah kan. So yang inilah, sebab bila tulis tu kalau boleh cepatlah yang cikgu nak, kalau cikgu ulang banyak kali minta pada kamu kan, tulis biar cantik, tulis biar cepat, cara jawab biar tersusun, ada arrow ke, ada border ke, nyatakan, tulis biar nampak jelas, step kamu tu. Alright. Masa ni kamu kena start. Form 1 adalah terbaik. Masa terbaik kamu start semua sekali. Alright. Alright. Kalau kamu lihat muka surat sebelah, apa dah? Belum. Muka surat sebelah, kalau kamu lihat, soalan nombor 2 dia bagi 3 soalan. Dia suruh, yang tadi cikgu suruh kamu buat A, B, C, D kan. Kalau boleh kamu buat snap gambar tunjuk kat cikgu ke. Snap gambar tunjuk kat cikgu ke. Ataupun tak kira lah. Tak kisah. Kamu compilekan semua. At the end baru bagi kat cikgu ke. Tapi try buat lah. Try buat. Kalau ada masalah, anytime boleh WhatsApp, boleh tanya cikgu. Facebook pun cikgu dah bagi. Kamu nak komen-komen apa pun boleh. So kalau boleh, try the best buat sendiri. Buat sendiri. Bila ada problem, terus tanya. Kalau boleh tanya ahli keluarga dekat rumah dulu. Ahli keluarga dekat rumah, direct dengan cikgu lebih baik. Tapi kadang cikgu faham ada yang sejenis segan-segan. Tapi point dia tanyalah. Tanya. Try buat sendiri, kemudian baru bertanya. Alright. Cuba tengok yang soalan nombor 2, muka surat 298. 298 kalau kamu lihat dia bagi 3 bentuk segitiga. Dia suruh cari garis QS. Dia suruh cari garis QS. A, B dan C, cikgu rasa B dengan C lah mungkin kamu akan rasa macam susah. Kamu lihat, kamu rasa susah. Maybe lah, B dengan C. Contoh macam apa tu Narun, rasanya boleh buat ni. Narun boleh buat ni, tak ada masalah. Tapi kalau kamu tengok betul-betul, duduk tenang, macam cikgu ajar tadi, kenal pasti sudut 90 darjah dulu, kenal pasti garis hipotenus dulu.
Okey. Kamu akan lihat. Okey, sebenarnya okey je soalan ni. Okey, taklah susah sangat. Okey. A, B dengan C cikgu nak kamu buat juga semua. A, B dengan C cikgu akan bagi macam mana? Kalau cikgu buat video satu lagi tak sempat. Okey, sebab kita jumpa minggu depan. Cikgu tulis atas kertas, okey. Cara kira, kemudian cikgu snap gambar hantar WhatsApp. Itu mungkin cara yang terbaik kot, kan? Tapi cikgu akan hanya bagi hujung minggu. So kamu ada beberapa hari ni kamu buat. Okey, try buat. Okey, hujung minggu. Cikgu tak nak bagi yang ni, yang soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ni kamu cari kat jawapan belakang je sebenarnya. Okey, sebab dia basic. Cikgu nak kamu tengok yang soalan nombor 2. Buat macam cikgu ni. Okey, serabut penuh dengan nombor, tak ada masalah. As long kamu try the best. Okey. Kemudian nanti cikgu bagi jawapan dia hujung minggu. Tapi before hujung minggu, kamu bolehlah tanya cikgu. Hantar kamu punya, okey, snap gambar soalan kamu tu. Okey, kita try lah, bincang macam mana. Sekejap, cikgu nak baca tajuk lah. Wan Nur Hafizah. Cikgu, yang A saya dah buat, saya tak faham tapi saya tak sama jawapan belakang. Alright. Hafizah, kamu snap gambar, tunjuk dekat cikgu. Itu cara terbaik. Cikgu nak komen, tak boleh sebab tak tengok jawapan cara kamu buat kan. Kamu snap gambar, tunjuk dekat cikgu. Dalam grup boleh, personal PM pun boleh. Lepas tu nanti baru kita komen. Okey. Ni bagus lah ni. Okey, kamu try dulu. Okey. Cikgu nak tengok beza dia macam mana, ataupun kat mana kamu ada terlepas pandang. Biasanya kalau pelajar buat, dia akan terlepas pandang. Contoh macam ni. Okey, pindah sebelah. Okey, pindah ke kanan. Yang positif ni dia tak tulis. Okey, tukar jadi negatif. Dia masih positif. Habislah jawapan dia. Okey. Atau biasanya kuasa 2 lah. Kuasa 2. Kuasa 2 dengan punca kuasa. Tadi perasan cikgu buat, cikgu pun silap kan? Kan? 15 kuasa 2. Okey, cikgu tulis kat sini 125. Cikgu pun silap kan? Bila tengok balik, okey, ni okey 225. Okey, 15 kuasa 2 jadi 225. So kat sini pun cikgu boleh tersilap. Tapi yang ini dia panggil human error. Human error ni maksudnya kecuaian. Bukannya tak boleh atau tak faham, tapi kecuaian. So yang itu juga cikgu nak tengok. Sama ada kamu silap sebab kamu belum faham, atau kamu silap sebab hanya cuai, terlepas pandang. Okey? So nak tengok yang itu je lah. Okey? Tapi kalau kamu buat contoh macam cikgu bagi rutin dekat kamu lah. Okey? Walaupun buku teks kamu ni, okey, soalannya tak banyak sangat, tapi bila kamu buat banyak kali, dia yang terbaik lah. Okey? Contohnya bila kamu buat satu round A, B, C, D, okey, ada betul ada salah, ada betul ada salah. Okey, kemudian kita buat pembentulan, kita bincang. And then after few days, okey, kita buat sekali lagi A, B, C, D semua. Masa tu kamu akan dapat rasa, oh senang je rupanya. Okey, oh macam ni rupanya. Biasa macam tu. That's why, okey, amat penting. Kamu yang kena usaha, kamu yang kena buat. Okey, cikgu boleh ajar cakap ulang. Tapi kalau kamu tak cuba sendiri, buat sendiri, memang tak boleh lah, susah. Okey, susah. Ada adik kecil, tengok mak ayah kamu suruh dia makan sendiri ke, suruh dia apa ke, takkan tak perasan kan? Kena suruh ulang kan sampai berjaya kan? Sama juga lah. Okay, proses pembesaran kita memang itu. Kita buat benda yang sama berulang-ulang sampai kita jadi perfect lah kan. Jadi okey. Alright. Habis untuk yang asas teorem Pythagoras ni. Alright. Okey, kerja tambahan cikgu nak suruh kamu buat. Okey, yang ini penyelesaian masalah. Okey, yang ini pun please buat juga. Okey, tapi cikgu tak nak bagi susah lah. Cikgu nak start yang senang. Kamu lihat muka surat 298. Okey, dia bagi penyelesaian. Okey, bentuk penyelesaian. Yang ini key, okey, yang ini key sebab yang ini, okey, benda yang kita buat ni
Masa menengah rendah, maybe masa form 1, form 2 kamu akan buat saja. Tapi bila kamu dah tingkatan 3 ke atas, 4, 5, dia tak keluar dah soalan macam ni. Dia keluar soalan yang dia bagi situasi, dia bagi ayat yang panjang. Okay, dia nak buat kamu rasa pening sikit, dia nak buat kamu rasa alamak susahnya. Tak, dia nak buat kamu rasa macam tu je. Okay, so yang ini, okay, kamu kena tengok jugalah. Alright, tengok muka surat 298. Dia cakap dekat situ, seorang ahli bomba menaiki tangga untuk menyelamatkan kanak-kanak terperangkap di tingkat 3 yang terbakar. Kemudian kedudukan tingkat dari tanah mengufuk 6 meter. Mengufuk maksudnya apa? Mengufuk maksudnya horizontal kan? Mengufuk, betul? Mengufuk ni, mengufuk yang menegak. Okay, mengufuk yang menegak 6 meter. Maksudnya tinggi 6 meter lah kan? Kemudian kaki tangga dari dinding 4.5 meter. That's one yang horizontal, yang melintang. Okay, so kamu dah nampak dah. Okay, dah boleh gambar kan? 6 meter, 4.5 meter. Dah macam segitiga kan? 6 meter, 4.5 meter. Cikgu tak nak lukis kat sini. Okay, cikgu nak kamu bayangkan. Berapa panjang tangga itu? Berapa panjang? Okey, dia suruh cari hypotenuse. Dia suruh cari panjang garis hypotenuse. Kamu bayangkan, kat sini 90 darjah. Dekat dinding bangunan 90 darjah. Okey, so dekat situ cikgu cadangkan, kamu start lukis. Okey, yang ni cikgu tak nak tunjuklah. Okey, cikgu tak nak tunjuk sebab ada dalam buku. Okey, cikgu nak kamu salin. Okey, soalan dan jawapan ni. Okey, untuk soalan situasi. Alright. Okey, yang ni kamu salin muka surat 298. Okey, cuba tengok muka surat sebelah. Okey, 299. Okey, 299, ni dah start dah. Okey, bagi soalan yang bentuk-bentuk penyelesaian masalah. Okey, 299, cikgu tak nak bincang soalan nombor 5 lagi. Okey, kita dah baru habis yang ini. Okey, soalan nombor 5 tak nak. Okey, cikgu nak kamu buat soalan dekat bawah. Okey, 13.1 mahir diri, soalan nombor 3 sahaja. Okey, soalan nombor 3 sahaja. So, kerja yang cikgu tinggalkan pada kamu ialah yang tadi, latih diri 13.1C 1, semua. Kemudian soalan nombor 2 semua. Dan nota pada 298, contoh soalan. Aplikasi matematik tu salin. Tambahan muka surat 299 soalan nombor 3. 13.1. So ada banyak ke sikit? Sedang-sedang kan? Tak banyak, tak sikit kan? Alright. Muka surat berapa cikgu? Muka surat ni tajuk teorem Pythagoras. Muka surat 297, 298, 299. Boleh? Boleh lah, nanti kamu ulang balik. Okay, alright. So, soalan nombor 3, dia tulis, kenapa cikgu pilih ni? Sebab dia tulis panjang. Kamu kena baca. Tapi bila kamu tengok betul-betul, dia nak senang je sebenarnya. Dia nak benda yang senang je. Cuma dia bagi ayat tu panjang-panjang. Kena baca. Sebenarnya senang. Dan ingat, pesan cikgu, apa saja, lukis. Lukis. Lukis, lukis, lukis. Sebab apa? Bila kamu lukis, kamu boleh kenal pasti sudut mana 90 darjah. Garis mana hipotenus. Itu key dia. Lukis, lukis, lukis. Label, label, label. Tulis cantik-cantik. Alright? Boleh buat tu dalam masa beberapa hari ni lah. Hujung minggu ni maksudnya hari Ahad lah. Hari Ahad lah cikgu bagi jawapan. Hari Ahad cikgu tulis A4, snap gambar, bagi jawapan. Problem je sebab kita tak bersama. Kalau tak boleh cikgu tunjuk seorang-seorang kan. Kamu datang tanya cikgu kan. Jadi agak susah lah juga kan. Cikgu just boleh bagi jawapan. Kamu respon balik je lah. Kalau kamu rajin, WhatsApp personal. Ataupun kamu cek sendiri kat mana silap. Itu je lah kot cara yang kita boleh buat. Matematik dia memang kena macam ni. Ni problem dia. Kalau subjek lain kamu boleh membaca. Kamu boleh membaca, jawab soalan pendapat ke apa kan.
Okay, matematik tak boleh. Matematik dia benda yang ad hoc. Kemudian benda yang perlu exercise. Memang kena ada exercise. Okay. Cikgu buat kamu sifir dulu, itulah maksud cikgu. Okay. Exercise. Memang kena buat. Okay. Dia tak boleh nak sekadar aku anggap aku dah tahu. Aku boleh buat ni. Aku tak ada masalah. Tak boleh. Tak jalan. Okay. Memang kena exercise. Okay. Nasihat cikgu, buat sekarang lah. Okay. Sementara duduk kat rumah ni, cikgu pun faham, korang pun boring kan duduk kat rumah kan. Tak boleh main-main lah, tak boleh borak-borak dengan kawan kan. Tapi okay, nak buat macam mana, semua orang macam ni. Okay. Kamu isi masa dengan exercise lah. Okay. Lepas ni pun cikgu tak salah ada subjek lain juga kan untuk kamu. Right. So pandai-pandai bahagi masa lah. Tapi untuk sekarang cikgu tak rasa kamu tak boleh buat lah. Okay. Sekarang ialah masa yang sesuai untuk kamu buat semua. Okay. Buat semua latihan. Buka balik buku teks, baca tajuk-tajuk lama. Okay. Dia beza pelajar yang bagus dengan pelajar yang kurang bagus. Pelajar bagus dia akan ulang. Okay. Dia akan ulang belajar balik semua benda. Sebab dia tahu yang kali kedua dia akan lebih bagus. Okay. Pelajar yang kurang bagus biasanya dia akan ingat dia dah faham. Okay. Sebab bila dia ingat dia dah faham, dia tak ulang. Dia tak ulang, tu yang jadi masalah. Itu yang dia akan jadi masalah untuk diri dia lah kan. Okay. So key dia sekarang ni ulang. Okay. Kalau pelajar yang bagus memang dia akan revise. Okay. Ada benda yang dia nak baca, dia akan baca lagi. Okay. Ada benda yang dia nak buat, dia akan buat soalan tu lagi. Dia ulang. Itu je sebenarnya belajar ni. Okay. Kamu hanya perlu ulang benda yang sama. Sebab okay, perfectionist, okay, dia tak buat sekali terus jadi. Dia akan buat okay, berulang. Alright. Kalau kamu tengok orang berlatih muzik atau berlatih sukan, takkan buat sekali terus jadi kan. Ulang je kan. Kalau atlet kan, latih sehari terus masuk competition, mana ada. Hari-hari dia kena latih kan. Itu maksud cikgu lah. Okay. Untuk matematik memang kena ulang. Okay. Buat banyak kali. Ni soalan yang cikgu tunjuk kat kamu. Okay. Ada video kan. So jangan tengok semua ni, buat sendiri sekali lagi. Lepas tu tengok, compare kan. Itu cara dia. Okay. Buat sekali lagi. Benda tak susah, senang je. Okay. Sebab cikgu perasan, okay, kalau dalam kelas kamu ada few, okay, a few dia dah sampai level, dah up. Okay, dari mula-mula dia segan, sekarang cikgu rasa macam 5 orang, okay, yang terbaik, bagus. Yang ada 2 orang budak perempuan tu, okay, bagus lah sangat. Okay, kalau tak asyik nara je cikgu tuju kan. Okay. So kemudian yang beberapa lagi in progress. So cikgu perasan, dia bukannya masalah boleh tak boleh. Dia lebih kepada kamu nak cuba atau tak nak cuba. Once kamu cuba je, pam, terus boleh. Semua soalan, okay. Kamu cuba je, pam, terus boleh. Oh, aku boleh buat rupanya. Oh, senang je. Dia baru nampak benda tu. Alright. Okay. Cikgu rasa untuk hari ni habis lah kot. Okay. Cikgu nak pam banyak-banyak pun masalah juga. Okay. Bukan masalah apa. Tak terkejar kau nanti yang. Okay. Ini yang asas. Okay. Buat yang baik-baik. Cikgu andaikan okay by the time hujung minggu ni. Sebab hujung minggu Deepavali okay, Deepavali lah. Okay, selamat hari Deepavali, okay, untuk Naren dan kawan-kawan. Minggu depan kita akan buat benda yang okay, lain. Tapi benda yang lain tu dia perlukan kamu faham basic. Kalau kamu tak faham basic, benda yang lain tu jadi amat susah lah kan, nak kejar kan. So yang ni ingatan untuk kamulah cikgu bagi, okay. Rasanya untuk hari ni cikgu reply dulu lah. 297 hingga 299. Pam. Alright. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih, okay, sebab sama-sama. Hari ni cikgu on time habis 11.30. Semalam terlebih sikit. Jaga diri baik-baik. Okay, kita jumpa lagi minggu depan. Kita akan communicate dalam WhatsApp. Okay, tak ada masalah, tanya je. Okay, in fact ada 2-3 orang tanya cikgu semalam juga.
Okay. In case kalau yang tak boleh tengok video sekarang ni, petang nanti cikgu upkan dalam YouTube. Okay. Cikgu bagi link dia. So kamu boleh tengok banyak kali lah. Alright. Cikgu lepas ni kita cuba buat soalan yang lebih susah kot. Lagi best kot. Alright. Kita try satu-satu. Okay. All the best. Terima kasih.